Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pada kali ini. Cikgu doakan agar kamu semua dalam keadaan sihat dan di dalam lindungan Allah. Cikgu akan mengajar pendidikan sirah darjah 3 yang bertajuk Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Baiklah murid-murid, kita tengok dulu apakah yang dikatakan dakwah secara terbuka. Dakwah secara terbuka adalah dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Dan ia ditujukan kepada seluruh masyarakat Mekah. Seperti mana yang pelajaran yang lepas, kita ada menerangkan dan membincangkan tentang dakwah secara sulit, di mana dakwah Rasulullah secara sulit telah berlaku selama 3 tahun. Dan dalam tempoh tersebut, hanya seramai 40 orang sahaja yang memeluk Islam. Dan selepas tempoh tersebut, Allah memerintahkan baginda agar berdakwah secara terbuka. Baiklah, kita tengok kat sini. Proses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Proses pertama ialah peringkat pertama. Proses yang kedua, peringkat kedua. Dan proses yang ketiga ialah dakwah ke Taif. Kita tengok kat sini proses dakwah Rasulullah yang pertama, iaitu peringkat pertama. Dalam proses ini, Allah telah menurunkan wahyu daripada surah Asy-Syura ayat 214 hingga 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Sadaqallahul Azim. Yang bererti, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah merendahkan diri kepada pengikut-pengikutmu daripada orang-orang yang beriman. Justru itulah Rasulullah berdakwah kepada kaum keluarga. Nabi Muhammad telah mengumpulkan kaum keluarganya daripada kalangan Bani Hashim. Dan pada ketika itulah Nabi Muhammad mengumumkan diri baginda adalah sebagai pesuruh Allah. Namun, ada yang menyokong dan ada juga yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita tengok peringkat yang kedua. Dalam peringkat yang kedua, Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul Azim. Artinya, oleh itu, sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Maka, Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan ajaran Islam tanpa rasa takut dengan tentangan musyrikin. Nabi Muhammad menyampaikan Islam dengan lebih berani. Dan Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Dan di situlah baginda menyuruh mereka agar menyembah Allah. Nabi Muhammad juga menyatakan bahawa mereka yang menyembah berhala termasuk di dalam golongan yang sesat.
Kurang daripada itu, orang kafir Quraisy mula menentang dan menindas Nabi Muhammad SAW dan juga orang Islam. Seterusnya kita tengok proses yang ketiga, iaitu dakwah ke Taif. Ianya berlaku pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Rasulullah pergi ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah. Rasulullah ke Taif adalah bertujuan untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Terusnya, kita tengok kat sini, perjalanan ke Taif adalah sejauh 85 kilometer. Setibanya di sana, Rasulullah menemui pemimpin Bani Thaqif dan menerangkan tentang ajaran Islam. Namun, dakwah baginda ditolak secara keras. Bukan itu sahaja ya, penduduk Taif juga menghina serta menzalimi Nabi Muhammad SAW. Baginda telah dilempar dengan batu sehingga berdarah buku lalunya. Namun, hanya seorang sahaja yang beriman, iaitu Adas. Adas ini adalah seorang hamba yang beragama Nasrani. Walaupun Rasulullah diperlakukan dengan zalim, tetapi Nabi Muhammad tetap bersabar, tabah dan tidak berdendam. Baginda mendoakan agar penduduk Taif akan beriman suatu hari nanti. Baiklah murid-murid, kita tengok kat sini. Apakah sifat Nabi Muhammad SAW semasa baginda berdakwah? Yang pertama, amanah. Yang kedua, halim. Halim bermaksud bercakap dengan sopan. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, bercakap benar. Yang kelima, sabar. Dan yang keenam, pemaaf. Inilah ya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan contoh kepada para pemimpin. Baiklah, kita tengok kat sini. Hikmah dakwah secara terbuka. Hikmah yang pertama ialah umat Islam berani menegakkan kebenaran. Yang kedua, bilangan umat Islam semakin bertambah ramai. Hikmah yang ketiga, umat Islam bebas menyampaikan ajaran Islam. Yang keempat, agama Islam semakin tersebar luas. Dan yang kelima, keimanan bertambah mantap. Pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Cikgu sentiasa doakan agar kamu semua semoga cemerlang di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.